Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 2. Hari ini kita bertemu lagi dalam kelas pendidikan Islam. Hari ini kita akan belajar bidang sirah unit 1 di bawah tajuk Sesuci Hati Kekasih Allah. Murid-murid boleh rujuk buku teks bermula dari muka surat 97. Okey, murid-murid, sebelum itu marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, murid-murid, berbalik kepada tajuk kita, sesuci hati kekasih Allah. Siapakah kekasih Allah? Kekasih Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hati pula. Hati merupakan salah satu anggota dalam tubuh badan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, apabila hati baik, seluruh anggota turut menjadi baik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Murid-murid semua, hati yang baik akan menzahirkan perbuatan dan lisan yang baik. Sesiapa yang memiliki hati yang baik akan berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Untuk mendapatkan hati yang baik ini, kita hendaklah sentiasa ingatkan Allah, taat perintah Allah dan sentiasalah basahkan lidah dengan zikrullah. Di bawah tajuk Sesuci Hati Kekasih Allah ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW dan juga kepentingan peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad. Untuk itu, Ustazah harap murid-murid dapat menguasai ketiga-tiga perkara ini. Murid-murid, kita teruskan kelas kita dengan mempelajari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 98. Okey, murid-murid, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dengan tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda Nabi Muhammad ini akan menjadi rasul yang terakhir boleh dilihat sejak baginda masih kecil lagi. Antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad adalah dada Nabi Muhammad dibedah. Berlaku satu peristiwa di mana dada Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini akan kita pelajari sebentar lagi. Tanda yang kedua ialah pendeta Yahudi mengenali Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Semasa baginda masih kecil, baginda mengikuti bapa saudaranya berniaga ke Syam. Pada ketika inilah mereka bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi rasul akhir zaman. Tanda seterusnya ialah awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda yang lain adalah terdapat tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, murid-murid, demikian 4 tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan kisah peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, sudah menjadi budaya orang Arab
Sejak kecil, mereka akan diserahkan kepada ibu susuan untuk dipelihara. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah dipelihara oleh ibu susuannya Halimatus Sa'diyah di sebuah kampung yang bernama Kampung Bani Sa'ad. Ketika baginda berumur 4 tahun, telah berlaku satu peristiwa, iaitu peristiwa pembedahan dada baginda. Ketika baginda bermain bersama kanak-kanak yang lain, datanglah dua malaikat membawa baginda ke suatu tempat. Malaikat itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril telah membelah dada baginda lalu mengeluarkan segumpal darah, iaitu hati. Malaikat Jibril berkata kepada baginda, "Inilah sasaran syaitan daripada kamu." Lalu malaikat Jibril pun menyucikan hati baginda dengan air zam-zam dan kemudian memasukkannya semula ke dalam tubuh baginda. Kanak-kanak yang menyaksikan peristiwa tersebut menceritakan perkara yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian mereka pun segera pergi mendapatkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada ketika itu berada dalam ketakutan. Okey, murid-murid, seterusnya kita akan ketahui kepentingan dan iktibar peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kepentingan dada Nabi Muhammad dibedah? Okey, antara kepentingannya adalah sebagai isyarat kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar Nabi Muhammad terpelihara daripada melakukan dosa dan kesilapan. Kepentingan yang ketiga adalah sebagai persediaan untuk baginda menerima wahyu. Dan yang terakhir adalah untuk menghiasi diri Nabi Muhammad dengan sifat yang terpuji. Demikian kepentingan peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad. Okey, murid-murid, kita sudah selesai belajar 3 perkara yang ingin kita ketahui di bawah tajuk Sesuci Hati Kekasih Allah, iaitu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad dan kepentingan serta iktibar peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad. Untuk mengakhiri kelas hari ini, Ustazah ingin minta murid-murid buka buku teks muka surat 100, boleh juga rujuk gambar yang terdapat dalam video Ustazah ini. Okey, dalam muka surat 100 ini terdapat sebuah petikan. Petikan itu adalah sebuah lagu. Ustazah ingin minta murid-murid dengar dan nyanyi bersama-sama lagu ini. Okey, Ustazah akan pasang dan murid-murid bersedia. Okey? Ustazah akan ulang semula dari awal ya. Dibelah dada isyarat kerasulan, terpelihara dosa kesilapan, kerana wahyu akan diturunkan, hiasi diri dengan kebaikan. Nabi Rasul di perkampungan, hari mana baik susuan, Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibedah hati dibersihkan,
sifat terpuji perlu hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu hindari, niscaya kita dihormati. Nabi Rasul di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, ladai ibadah hati dibersihkan. Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah melindungi. Godaan syaitan sering hampiri, doa senjata benteng diri. Bini Rasul di perkampungan, Halimah tersayang susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, ibadah hati dibersihkan. Okey, murid-murid, sekian sahaja kelas kita hari ini. Ustazah sangat berharap murid-murid dapat memahami perkara yang kita pelajari pada hari ini. Selepas ini, murid-murid bolehlah buat tugasan yang Ustazah telah berikan. Mudah-mudahan murid-murid akan dimudahkan untuk menerima ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.